Kita nak terus saja bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Ketua Kluster Tadbir Urus dan juga Integriti UUM yang juga merupakan penganalisis politik bersama saya menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Ehsan. Ya, Prof, pertama sekali pastinya bila kita telah pun mendengar pengumuman dan esok angkat sumpah, kita nak melihat kepada pandangan awal Prof. Ini mungkin perkara yang kita jangkakan selepas 114 ahli parlimen menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri. Kepimpinan yang akan dibawa oleh Datuk Seri Ismail Sabri ketika ini dan juga bagaimana corak pentadbiran Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 yang dapat kita nantikan ataupun kita dapat lihat nanti. Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri kerana atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Kalau kita lihat berdasarkan kepada rentetan peristiwa beberapa hari yang lalu, memang kita sudah menjangkakan bahawa beliau akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Pertamanya melihat kepada sokongan yang diberikan kepada gabungan parti dalam Perikatan Nasional. Dan berdasarkan kepada itu juga kita melihat bahawa antara calon-calon yang cuba diketengahkan oleh UMNO sendiri ialah berdasarkan kepada pertimbangan mereka, memang kita merasakan bahawa dengan pengalaman beliau dan juga dengan keterampilan diri beliau sebagai seorang yang karakternya agak bersih dan juga pengalaman beliau yang sangat lama dalam politik, pernah menjawat sebagai setiausaha politik, kemudian menjadi menteri sehinggalah kepada timbalan Perdana Menteri. Jadi sebenarnya pelantikan beliau merupakan satu pelantikan yang sangat bertepatan berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman beliau sebelum ini. Dan di samping itu, kalau kita melihat dari sudut hierarki dalam parti, beliau merupakan antara penjawat yang tertinggi dalam kerajaan sebelum ini, iaitu merupakan naib presiden UMNO pada ketika ini. Jadi sudah tentulah dengan sokongan yang tidak berbelah bagi daripada UMNO sendiri, daripada Bersatu, daripada PAS, daripada GPS dan komponen-komponen kecil yang lain, maka sudah tentulah dengan mempunyai 114 sokongan daripada ahli-ahli parlimen, saya rasa beliau mungkin boleh menjadikan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri selepas ini mungkin boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada menguruskan negara, terutama dua agenda besar, iaitu menguruskan kesihatan, krisis kesihatan, dan juga cuba untuk membangunkan semula sektor ekonomi. Apatah lagi kita melihat bahawa pergolakan politik dan ketidakstabilan politik sebelum ini telah mengganggu gugat dari segi tumpuan kerajaan kepada memberikan tumpuan sepenuhnya untuk menguruskan negara, terutama apabila negara dilanda COVID-19. Dan juga Prof, satu perkara yang menarik untuk kita lihat adalah barisan kabinet selepas ini. Selepas Perdana Menteri mengangkat sumpah, pastinya kita nak melihat kepada personaliti kabinet ataupun menteri-menteri ini, adakah mereka yang sudah berada dalam kabinet sebelum ini. Ini sesuatu yang khusus untuk kita perhatikan selepas ini, dan juga mungkin ada lantikan-lantikan profesional yang perlu ataupun diperlukan ketika negara dalam krisis COVID-19 ini. Ya, bagi saya Yang Berhormat Perdana Menteri perlu melihat semula pengalaman-pengalaman yang lepas berkaitan dengan rungutan dan kekecewaan masyarakat terhadap sebahagian daripada menteri-menteri kabinet yang tidak menunjukkan prestasi yang baik. Apatah lagi kalau kita lihat bahawa rakyat sangat mengharapkan menteri-menteri yang dilantik itu untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Namun beberapa menteri kita dapati tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan ini mestilah menjadi sebagai satu asas yang kuat untuk Yang Berhormat Perdana Menteri nanti memikirkan siapakah yang perlu dilantik untuk menjadi menteri-menteri kabinet, terutama kementerian-kementerian yang memerlukan mereka ini untuk melaksanakan kerja dengan segera. Jadi saya kira perlu ada pertimbangan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, bukan saja melantik mereka daripada kalangan menteri-menteri ataupun kalangan wakil-wakil rakyat, bahkan juga mungkin boleh mengambil golongan-golongan profesional untuk membantu beliau dalam menguruskan negara, terutama dari aspek-aspek yang penting seperti ekonomi, seperti kesihatan, yang juga memerlukan kepakaran-kepakaran daripada luar untuk sama-sama membantu menguruskan negara. Jadi saya kira mungkin pertimbangan Yang Berhormat Perdana Menteri itu perlulah berdasarkan kepada kebolehupayaan
mereka untuk melaksanakan kerja. Dan yang kedua, bagi saya pertimbangan sudah tentulah melihat kepada karakter seseorang. Apakah mereka mempunyai integriti yang tinggi, mempunyai pengalaman-pengalaman yang baik, mempunyai latar belakang yang bersih. Jika ini dapat dilaksanakan, maka saya kira sudah tentulah kabinet yang akan dibentuk nanti akan mendapat sokongan yang besar daripada rakyat. Kerana rakyat amat mengharapkan supaya mana-mana menteri yang dilantik bukan saja mereka ini mempunyai ciri-ciri personaliti yang baik, yang lebih penting mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik yang mungkin bagi memastikan negara boleh keluar daripada kemelut politik, kemelut kesihatan dan juga kemelut ekonomi. Jadi bagi saya, pertimbangan itu perlu dijadikan antara asas yang penting untuk Perdana Menteri membentuk kabinet beliau nanti. Pertimbangan Perdana Menteri pastinya itu untuk membentuk kabinet, tetapi cabaran seperti yang kita faham adalah situasi dan juga keadaan ketika ini terhadap pemulihan ekonomi, COVID-19, kesihatan dan sebagainya. Dan satu lagi mungkin yang memberi cabaran kepada seorang Perdana Menteri apabila ada sokongan-sokongan yang dilihat bersyarat ataupun sokongan-sokongan daripada yang 114 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagaimana untuk kita melihat kepada sokongan bersyarat dan sebagainya ini dapat diterjemahkan dalam kebersatuan untuk memacu sebuah negara Malaysia yang lebih baik? Bagi saya, sokongan bersyarat yang telah pun dikemukakan oleh kalau kita lihat pengurusi Perikatan Nasional bekas Perdana Menteri merupakan satu perkara yang sangat baik, dan kita lihat antara syarat-syarat yang dikemukakan ialah pelantikan mesti berdasarkan kepada individu-individu yang tidak langsung terlibat dalam apa-apa kes. Jadi bagi saya ini satu perkara yang sangat baik, bukan sahaja baik untuk parti-parti, baik untuk kabinet, bahkan baik untuk negara. Jadi sudah tentulah kita lihat bahawa syarat itu juga telah dipersetujui oleh PAS dan juga oleh gabungan yang lain, kerana mereka merasakan bahawa inilah perkara yang sangat penting dalam membentuk sesuatu kabinet, terutama memastikan bahawa anggota-anggota kabinet yang bakal dilantik itu mereka yang mempunyai integriti yang tinggi. Dan yang kedua, mereka yang mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik yang mungkin, dengan seberapa segera. Kerana bagi saya, pelantikan menteri-menteri nanti sama ada daripada muka-muka baru, sama ada daripada anggota-anggota profesional ataupun daripada anggota-anggota kabinet sebelum ini, bukan lagi merupakan tempoh untuk bersenang lenang ataupun bersuka-suka kerana dapat dilantik menjadi menteri. Bahkan yang lebih utama, apakah mereka dapat turun ke padang melaksanakan tugas dengan seberapa segera yang mungkin bagi memastikan apa juga agenda-agenda yang telah pun dirancang, terutama dari segi pemulihan ekonomi, pemulihan kesihatan ini dapat dilaksanakan dengan segera. Jadi bagi saya, pelantikan-pelantikan ini perlulah diambil dengan penuh tanggungjawab, sama ada melantik mereka-mereka yang telah pun berada dalam kabinet sebelum ini ataupun mereka-mereka yang baru yang belum pernah berada dalam kabinet ataupun golongan-golongan profesional yang akan menjadi sebahagian daripada anggota kabinet nanti. Dan juga Prof, kita tahu apabila Perdana Menteri pastinya dalam blok kerajaan dan juga ada pembangkang dan pastinya ada desakan-desakan pembangkang, tapi kita nak melihat kepada mungkin desakan-desakan dalam parti-parti yang menyokong juga akan berlaku ataupun bagaimana untuk mengelakkan daripada ia terus berlaku ataupun ada desakan daripada parti-parti yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini? Saya kira kalau kita melihat kepada pengalaman sebelum ini, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun berada dalam kabinet sebelum ini, dan hubungan beliau dengan bekas Perdana Menteri dan juga dengan pemimpin PAS dan juga pemimpin gabungan Perikatan Nasional yang lain sangat baik. Jadi sudah tentulah hubungan yang baik ini akan memudahkan beliau untuk membincangkan berkaitan dengan pelantikan-pelantikan yang akan dibuat nanti. Kerana kita lihat syarat-syarat yang dikemukakan ini bukanlah suatu perkara yang baru dan bukanlah suatu perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Kerana apa yang telah disebutkan sebelum ini bahawa pemilihan anggota-anggota kabinet itu mestilah juga berdasarkan kepada mereka yang mempunyai integriti yang tinggi. Dan bagi saya, ramai pimpinan-pimpinan dalam parti UMNO sendiri yang mempunyai integriti yang tinggi yang mungkin sebelum ini tidak diketengahkan. Jadi mungkin ini masa yang terbaik untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenengahkan
wakil-wakil rakyat UMNO yang mempunyai integriti yang tinggi yang mungkin sebelum ini tidak diberi peluang menjawat jawatan menteri-menteri penuh dalam kerajaan. Jadi bagi saya, jika sekiranya ciri-ciri ini dapat dipenuhi, maka tidak akan ada timbul desakan ataupun rungutan ataupun perasaan tidak puas hati daripada pimpinan parti-parti komponen yang lain. Kerana asas pelantikan telah pun dipersetujui oleh semua komponen. Sebelum ini kalau kita lihat ketika mana Tan Sri Muhyiddin memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, beliau juga telah meletakkan asas dalam melantik kabinet beliau, iaitu mereka-mereka yang mempunyai integriti yang tinggi. Jadi bagi saya, sebagai seorang menteri sebelum ini telah menjadi timbalan Perdana Menteri dan berada bersama-sama dalam Kabinet Perikatan Nasional sebelum ini, sudah tentulah wadah perjuangan ini juga merupakan salah satu perkara yang telah pun dihayati oleh beliau, dan saya tidak kira ia akan menyukarkan untuk beliau melaksanakan apa juga perkara-perkara yang telah dipersetujui di kalangan parti-parti dalam Perikatan Nasional. Jadi bagi saya mungkin pertimbangan yang telah saya sebutkan itu perlulah diambil kira, dan mungkin sebagai Perdana Menteri beliau mempunyai pertimbangan dan juga mungkin mempunyai kuasa untuk memberikan calon-calon ataupun memilih calon-calon yang terbaik di kalangan parti-parti yang membentuk, terutama sekali di dalam parti UMNO sendiri, kerana sudah tentulah akan ada desakan di kalangan pimpinan UMNO sendiri yang mahukan calon-calon tertentu juga untuk dilantik sebagai menteri ataupun timbalan menteri. Jadi bagi saya, pertimbangan beliau bukan sahaja melihat kepada kepentingan parti UMNO sebagai sebuah parti yang didokong oleh beliau, bahkan yang lebih utama bagi memastikan kestabilan negara sehinggalah PRU yang akan datang, beliau perlu melihat kesepakatan, perpaduan di antara semua parti-parti dalam komponen Perikatan Nasional. Jadi apa juga pertimbangan yang akan diambil dalam membentuk kabinet, perlulah melihat kepada konteks yang lebih luas, perlulah melihat kepada kepentingan bersama, bukan hanya melihat kepada kepentingan UMNO semata-mata, bahkan melihat kepada kepentingan kesemua parti-parti komponen, bukan saja kalau kita lihat di Malaysia, bahkan juga GPS di Sarawak. Jadi kepentingan negeri-negeri yang ada di Malaysia ini, terutama sumbangan parti daripada Sarawak yang berjaya membentuk Perikatan Nasional yang membolehkan Yang Muhammad Perdana Menteri dilantik, mestilah diambil kira untuk memastikan bahawa apabila kabinet dibentuk, ianya adalah berlandaskan kepada perbincangan dan persetujuan bersama demi memastikan bahawa kestabilan politik dapat dicapai dalam jangka masa yang lebih panjang, terutama menjelang PRU ke-15 nanti. Prof, satu soalan saya nak tanya kepada Prof, keperluan timbalan Perdana Menteri. Sebelum ini kita lihat boleh sahaja ditiadakan jawatan berkenaan dengan lantikan Menteri Kanan. Tetapi buat masa dan juga waktu ini, bagaimana Prof melihat kepada keperluan itu? Bagi saya perlu ada timbalan Perdana Menteri, kerana kita lihat bahawa dalam konteks pada ketika ini sudah tentulah UMNO tidak mahu apa-apa isu timbul di dalam kerajaan apabila kerajaan telah pun memulakan, kerajaan baru akan memulakan tugas mereka. Kerana jika tidak ada Perdana Menteri, terutama kalau kita kena melihat bahawa tempoh kerajaan yang akan dibentuk ini adalah mempunyai tempoh yang tidak begitu lama, lebih kurang 1 tahun 8 bulan sebelum PRU yang ke-15 nanti. Jadi sudah tentulah jangka masa yang pendek ini tidak memungkinkan untuk Yang Muhammad Perdana Menteri untuk melakukan beberapa perubahan-perubahan seperti mungkin menunggu masa untuk melantik timbalan Perdana Menteri ataupun mungkin mengambil masa dalam membentuk kabinet dan sebagainya. Jadi bagi saya sudah pastilah kabinet perlu dibentuk, terutama menteri-menteri yang penting yang akan menjaga kementerian-kementerian yang perlu melaksanakan tugas mereka dengan segera, seperti Kementerian Kesihatan, seperti MOSTI yang sebelum ini kita lihat KJ telah pun bertengkus lumah memastikan proses vaksinasi dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kemudian Kementerian Ekonomi, juga sumber keuangan dan ekonomi, METI, ini dan pendidikan, ini merupakan kementerian-kementerian yang perlu disegerakan demi memastikan bahawa tumpuan kerajaan terhadap melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan sebelum ini dapat dilaksanakan. Namun bagi saya yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pembentukan kabinet ialah untuk mengurangkan apa juga masalah-masalah yang timbul. Jadi sebab itu bagi saya, demi mencapai perpaduan sesama parti-parti komponen, maka perlulah jawatan timbalan Perdana Menteri dilantik supaya dengan pelantikan tersebut maka ia akan memudahkan
perpaduan dan juga kerjasama dan harmoni di antara parti-parti dalam komponen Perikatan Nasional nanti. Prof, dalam tempoh sebelum PRU ke-15, kewajaran untuk melihat tidak berlaku lagi krisis dan juga kemelut politik yang terpaksa mengheret istana dalam menangani isu-isu seperti ini, Prof? Saya melihat bahawa kerajaan yang akan dibentuk nanti perlu juga meneroka bentuk-bentuk kerjasama dengan parti-parti yang lain. Terutama saya melihat mungkin peluang untuk bekerjasama Perikatan Nasional itu ada kalau kita lihat dengan Parti Warisan ataupun Parti Pejuang. Kerana kita lihat kenyataan pemimpin-pemimpin Warisan dan Pejuang, mereka menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan kerajaan yang akan dibentuk nanti. Jadi bagi saya, jika sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan, kalau kita melihat kepada angka, Warisan mempunyai 8, Pejuang mempunyai 4-12, kalau kita tambahkan 114 dengan 12 sudah tentulah ia akan menjadikan kerajaan yang ada nanti akan menjadi lebih stabil dan mampu untuk meneruskan pentadbiran negara sehinggalah kepada PRU yang ke-15 nanti. Kerana kalau kita lihat juga kepada angka 114 bukanlah satu jumlah yang besar. Anything is possible. Jadi sudah tentulah kerajaan baru perlu juga meneroka kerja-kerja sama kerana ini selaras dengan titah tuanku sendiri untuk memastikan bahawa adanya kerjasama rentas parti, rentas ideologi. Kerana dengan adanya kerjasama sebegini, yang paling penting bukan sahaja agenda-agenda yang penting negara dapat dilaksanakan. Bahkan kita boleh mengelakkan daripada ketidakstabilan politik. Kerana kalau kita melihat kepada prestasi negara kita, terutama bukan sahaja dari segi keupayaan negara menguruskan isu pandemik COVID-19 ini, bahkan dari segi pembangunan ekonomi, Malaysia antara negara yang sangat ke belakang kedudukannya di rantau ASEAN ini. Dan ini berlaku kerana negara kita tidak stabil dari segi politik, dan apabila ketidakstabilan politik berlaku, ia akan mengganggu gugat juga dari segi kestabilan sosial dan juga kestabilan ekonomi. Jadi sudah tentulah kerajaan baru perlu melihat perkara ini dengan lebih serius, perlu meneroka bentuk-bentuk kerjasama dengan parti-parti seperti Warisan, Pejuang dan yang parti-parti kecil yang lain untuk mengukuhkan lagi kestabilan kerajaan. Kerana jika ini dapat dicapai, yang lebih utama ialah rakyat tidak lagi risau dan bimbang dengan kadang-kala berlaku perubahan-perubahan sokongan sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik berlaku dan juga menyebabkan kedudukan rakyat tertekan dan semakin hari semakin sengsara. Jadi bagi saya, harapan rakyat sebenarnya sangat tinggi dengan wujudnya kerajaan baru yang dibentuk nanti. Sudah tentulah antara harapan yang sangat besar ialah untuk memastikan tidak ada lagi pergaduhan, tidak ada lagi kemelut politik, polemik politik yang berlaku kerana ingin mendapatkan kuasa sehingga akhirnya yang tersiksa, yang merana ialah rakyat jelata. Jadi bagi saya, ini perlu dijadikan sebagai perkara besar untuk diperbincangkan di dalam kabinet nanti. Dan juga Prof, mungkin secara ringkas, akhir sekali, peranan besar dalam solidariti ahli-ahli parlimen ini untuk tempoh yang sangat sangat meruncing ini untuk tangani pandemik, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana untuk kebersamaan ini perlu wujud dalam kadar yang cepat, segera dan boleh bekerja dalam satu kumpulan yang sama? Ya, sebab itu saya katakan antara faktor utama yang boleh mengelakkan ketidakstabilan ialah kekuatan kerajaan yang dibentuk. Jadi jika sekiranya dengan 114 ia mungkin tidak begitu kuat lagi. Jadi perlu ada juga sokongan daripada parti-parti yang lain. Misalnya seperti saya sebutkan, mungkin jika Warisan sanggup bekerjasama, jika Pejuang sanggup bekerjasama, maka sudah tentulah kekuatan dan kestabilan politik itu akan berlaku. Kerajaan akan mampu bertahan. Kadang kalau kita nak melihat kepada hasrat ataupun titah yang di-Pertuan Agong untuk semua wakil-wakil rakyat itu melihat kepada kepentingan negara, melihat kepada kepentingan bersama, ianya sangat sukar kerana masing-masing cuba untuk memperjuangkan agenda masing-masing. Kerana mereka mempunyai parti dan parti mempunyai agenda dan ideologi tersendiri. Dan mereka semua berusaha untuk mendapatkan kuasa dengan apa cara sekalipun. Jadi bagi saya sangat sukar untuk kita nak mengharapkan wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen untuk melihat kepada kepentingan bersama, melihat kepada kepentingan utama negara, melihat kepada agenda utama negara berbanding dengan agenda personal ataupun agenda parti. Jadi bagi saya cara yang terbaik
ialah untuk memastikan bahawa kerajaan yang akan dibentuk nanti itu mempunyai sokongan yang lebih daripada simple majority. Jadi untuk itu, maka mereka perlu meneroka kerjasama. Dan jika ini berlaku, maka sudah tentulah kerajaan yang baru nanti tidak akan perlu bimbang, perlu gusar dengan adanya sebahagian daripada ahli-ahli parlimen yang cuba memancing untuk mengubah kedudukan ataupun sokongan mereka kepada kerajaan. Kerana apabila sokongan itu lebih besar, lebih daripada 120 misalnya, maka ia akan mengurangkan usaha-usaha daripada pihak-pihak tertentu untuk cuba mendapatkan sokongan daripada sebahagian daripada wakil rakyat untuk mengalih sokongan mereka kepada pihak yang lain. Jadi bagi saya ini sangat penting untuk diberi perhatian oleh kerajaan baru yang akan dibentuk selepas ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UUM yang juga penganalisis politik bersama-sama dengan Astro Awani waktu ini.